Okay, saya nak terangkan pasal lukisan isometri hari ni. Okay, lukisan isometri. Okay, yang pertama kita tengok dulu peta lighting. Okay, dalam lukisan isometri, apa yang awak akan nampak adalah berkenaan dengan paksi. Okay, paksi isometri dia ada 3 jenis. Okay, paksi biasa. Okay, lepas tu paksi panjang. Ada yang panjang paksi dia. Okay, lepas tu ada yang paksi terbalik. Macam tu. Kemudian dalam isometri pula kita ada ciri-ciri. Ciri-ciri isometri yang ada satu ciri-ciri yang berkaitan dengan bulatan. Okay, satu lagi ciri-ciri isometri dia mestilah dia ada paksi tertentu lah. Kemudian ada berkaitan dengan garisan isometri, garisan muka isometri, kemudian sudut dengan sudut isometri, bulatan dan lengkuk. Itu yang terlibat dengan ciri-ciri isometri. Kemudian yang seterusnya kita akan tengok dalam isometri ada 2 jenis kaedah melukis. Okey, satu kaedah untuk melukis dia, jenis dia kotak, ada 2 jenis kaedah melukis dia, iaitu kaedah kotak dan kaedah kerangka. Okey, tapi untuk kaedah melukis lengkungan dia ada 2 jenis juga, iaitu kaedah 4 pusat dan kaedah koordinat. Itu dalam kaedah melukis. Ingat kaedah melukis ada 2 jenis, satu melukis garisan, satu melukis lengkungan. Okey, dalam garisan dia objek, untuk garisan untuk melukis objek kita ada 2 jenis, iaitu kaedah kotak, kerangka, kaedah 4 pusat, kalau untuk lengkungan kaedah 4 pusat dengan kaedah koordinat. Okey, lepas tu untuk isometri pula. Okey, bongkah isometri kita ada dalam bongkah isometri ada jenis bulatan dan lengkungan, permukaan rata, permukaan condong dan permukaan oblik. Ini semua dalam lukisan isometri, dan dalam lukisan isometri juga ada sistem pendimensian, iaitu terjajah dan eka arah. Okey, sekarang kita masuk lebih detail lagi berkenaan dengan lukisan isometri. Okey, kita tengok dalam buku teks dulu. Okey, dalam buku teks. Okey, kita tengok satu persatu dalam buku teks. Ini okey, dalam buku teks. Okey, konsep dan ciri-ciri. Okey, so lukisan isometri akan memperlihatkan objek yang dilukis. Okey, dari 3 sudut pandangan. Maksudnya lukisan isometri ni awak akan dapat pandangan 3 dimensi. Okey, di mana awak akan dapat pandangan kedalaman, kelebaran, ketinggian. Ni. Okey, dengan paksi tertentu lah. Okey, so awak akan dapat 3 pandangan kat sini. Daripada mana? Daripada lukisan ortografi awak. Okey, itu tujuannya awak belajar lukisan isometri kat sini. Okey, dan paksi yang ada dekat sini adalah paksi 30 darjah. Okey, paksi ada 2 jenis paksi okey, nama dia dekat sini paksi isometri. Okey, ni kecondongan paksi dia ni adalah paksi isometri. Tapi untuk melukis isometri, paksi isometri saja dia ada 3 jenis. Paksi biasa, paksi terbalik dan paksi panjang. Kita akan lukis paksi biasa. Apa itu paksi biasa? Ni. Dia paksi isometri biasa. Permukaan atas objek dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Okey, dia nak tunjukkan permukaan atas objek yang biasanya. Okey, lebih jelas. Kemudian kalau paksi terbalik pula, okey, dia nak tengok objek di bawah. Ni tadi tu atas kan? Ini permukaan objek bawah. Okey, kalau yang ini permukaan objek sebelah atas. Okey, kalau yang ini permukaan objek sebelah bawah. Lebih jelas. Sudut tetap sama 30 darjah. Tapi kalau ini paksi panjang ni, objek yang berbentuk panjang dapat digambarkan dengan lebih jelas. Kalau objek tu panjang, kita buat pakai paksi biasa mungkin tak jelas. So cara dia kita kena pakai paksi panjang. Okey. So kita tak akan pakai inilah. Biasa kita lukis kita akan pakai paksi biasa. Okey, cuma awak kena tahu je lah untuk bahagian A. Okey, lepas tu dan seterusnya. Okey,
Seterusnya okey. Seterusnya perbezaan. Perbezaan. Paksi ada garisan isometri dan garisan bukan isometri. Garisan isometri awak senang saja. Apabila dia selari saja dengan paksi isometri awak, ni paksi isometri ni. Ini nama dia garisan isometri. Kalau dia tidak selari, bukan paksi isometri. Itu saja. Kalau dia selari je paksi isometri lah. Kalau dia serong macam ni ke, memang bukan. Okey. Lepas tu kita ada sudut. Okey, sudut dalam lengkungan isometri. Okey, ini dia. Okey, ini dah jenis okey, sekarang ini dah kaedah melukis. Kalau bulatan untuk isometri, kita nak buat bulatan, kita bergantung pada maklumat yang diberilah. Kalau macam gini, dia bagi awak pusat, maksudnya awak kena guna kaedah 4 pusat. Ni kaedah 4 pusat ni sesuai digunakan. Okey, kalau dia tak bagi pusat, dia bagi lengkungan macam gini, awak kena gunakan kaedah awak akan gunakan kaedah lain lah, bukan 4 pusat lah. Kaedah koordinat lah. Okay, so isometri ni awak kena tahulah dia punya bulatan isometri dia. Ni nama dia bulatan isometri. Okay, ni pun bulatan isometri bila dia berada di paksi isometri untuk memudahkan awak melukis nanti. Okay, arah pandangan. Okay, kita ada beberapa arah pandangan. Okay, arah pandangan ni adalah kedudukan mata. Apabila mata awak berada dekat situ, apa yang awak akan lihat? Contohnya kalau mata awak dekat keadaan dia begini, so awak akan nampak ini panjang, okey, ini pendek. Okey, ni mata awak dekat sini lah. Okey, kalau ini pula mata awak kat sini, maksudnya awak akan nampak ni panjang, ni pendek. Macam tu. Ni mata awak kat sini lah. Okey, so ni pun sama lah. Okey, mata awak kat sini. Okey, maksudnya nanti lebih hampir sama dengan yang ini. Ni sama dengan ni lebih kurang sama dengan ni. So arah pandangan tu memain peranan lah dalam lukisan isometri tu. Okey, so yang ini saya akan pergi tengok contoh. Okey, contoh apa nama ni, lebih details. Apa lagi yang saya perlu masuk kat sini. Nampak ni, bila nak lukis isometri, kita kena tahu ukuran ketinggian, kelebaran, kedalaman. Ni dia. Kalau sini adalah hadapan, so sini lebar, sini dalam, sini tinggi. Okey, lepas tu paksi biasa, paksi panjang, paksi terbalik. Ni tadi kita dah bagi, saya dah tunjukkan paksi biasa, paksi panjang, paksi terbalik. Okey, ni garisan isometri. Ni garisan isometri, lengkungan isometri, kan? Lengkungan isometri. Yang ini satu oblik. Tapi yang ini bukan garisan isometri sebab dia dah condong macam ni kan. Kalau yang ni lengkungan isometri lah, sebab bentuk dia bujur macam selari dengan paksi dia kan, lengkungan dia ni. Okey, sebab apa dia bujur macam ni? Okey, lepas tu yang ini pula bulatan isometri ni lengkung, ini bulatan. Okey, itu dia. Okey, dan garisan isometri. Okey, dia senang je kalau awak kena hafal jugalah ni. Garisan isometri adalah garisan yang mempunyai kedudukan selari. Dia punya cerita mesti selari dengan paksi isometri. Okey, garisan menegak. Okey, garisan menegak, mendatar. Pada ortografi ialah garisan isometri pada lukisan isometri. Dia bukan garisan isometri. Dia adalah garisan isometri pada lukisan isometri yang menegak dan mendatar. Maksudnya ni garisan menegak dan mendatar pada ortografi. Okey, garisan mendatar. Okey, garisan menegak dan mendatar pada ortografi adalah garisan isometri pada okey. Dia maksudkan macam ni.
maksudnya menegak, okey, mendata. Ni awak punya ortografik kan. Okey. Ni. Okey, ni awak punya menegak. Ni awak punya mendata. So, kalau saya lukis, dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Ni je cerita dia. Ni, cerita dia ni. Garisan menegak, okey, dan mendata pada ortografik. Ini ortografik ni ialah garisan isometri pada lukisan isometri. Okey, kalau ini menegak, kalau ini menegak, ni menegak awak ataupun tinggi lah, tinggi awak. Ni tinggi lah. Isometri menegak. Kalau ini awak tengok dari sini menegak, nampak ni semua isometri, kecuali kalau saya lukis macam ni. Okey, katakan saya lukis macam ni. Dia ada serong sikit. Dia dah bukan menegak dah ni. Dia pun bukan mendata, dia dah serong. So kalau saya lukis dekat atas ni pun nanti dia jadi macam ni. So dia bukan garisan isometri. Itu yang dikatakan ayat ini. Okey, lepas tu garisan bukan isometri. Okey, garisan bukan isometri, garisan yang mempunyai kedudukan yang tidak selari dengan paksi isometri. Senang aja. Kalau dia serong, dia condong macam ni, memang bukan. Okey. Next. Okey, ini dah masuk. Yang ini dah masuk okey, kaedah melukis. Okey, kaedah melukis tadi saya dah terangkan ada dua jenis, iaitu kerangka dan koordinat. Okey, tapi untuk lukis bulatan, kita ada kotak dengan pusat. Ini nak buat bulatan. Ini nak buat bulatan. Okey, bulatan. Okey, lengkungan sebab tapi dekat dalam lukisan isometri kadang-kadang bongkar yang biasa tu pun ada juga bulatan. Contohnya gambar dia begini kan. Okey, nampak? Nampak pun ada bulatan juga kat sini. So bergantung kaedah mana yang awak rasa sesuai awak nak pilih. Kaedah kotak ataupun kaedah empat pusat. Okey. Nampak bulatan. Okey, ini untuk kaedah kotak. Nampak kotak kan? Okey, langkah dia. Kemudian yang ini kaedah kerangka. Kerangka ni memang awak buat tak nampak kotak lah. Awak buat daripada tapak dulu, terus naik tinggi. Nampak? Terus naik tinggi. Kemudian kalau kaedah empat pusat, ini untuk buat bulatan. Okey, untuk buat bulatan, kaedah empat pusat. Ini yang dinamakan empat pusat ni. Ada 4 pusat kat sini. Okey, 1. Okey, sorry. Okey, sorry, ini 4 pusat ni. Ni 4 pusat. 1. Okey, ini bukan. Okey, 2. Sorry. Ni 2. Kemudian 3 dekat sini. Ini kan? Ini. Okey. 3. Okey, satu lagi 4. 4. So 4 pusat dia dekat sini ni. 1, 2, 3, 4. Ini sesuai digunakan kalau soalan tu bagi pusat bulatan. Kalau dia tak bagi pusat bulatan, macam gini dia tak bagi pusat kan. So awak kena guna kaedah lengkungan. Maksudnya awak akan pindah satu-satu macam awak buat elips. Okey, kena pakai French curve. Okey, itu sahaja. Kita sambung yang lain nanti. Okey.